katanya di saat kita sedang ingin menutup dan juga melengkapkan pentadbiran negeri Selangor untuk penggal yang ke-14 selepas pilihan raya 2018, ada pihak-pihak di luar sana yang tak sabar-sabar, yang gelojoh sampai tarikh umum bubar pun diumum dulu. Dia tak faham yang nak cadang bubar ni nanti besar, yang nak setuju ni raja. Dulu dia kemaruk jadi pengkhianat untuk jadi timbalan Perdana Menteri, tak sempat-sempat jadi timbalan Perdana Menteri, hanya jadi Menteri Kanan. Sekarang ni nak jadi raja pula, nak umum tarikh bubar. Bila saya cakap janganlah macam ni, orang Melayu kena ada adab dengan raja, dia kata saya tahu Amir penakut. Buktinya hari ini negeri Kedah baru nak umum 28 hari bulan bubar. Kenapa nak kutuk Sanusi depan-depan? Inilah masalah Perikatan Nasional. Dia punya gelojoh tu tuan-tuan, tak sabar-sabar. Sebab apa tak sabar? Sebab dia tahu semakin hari semakin lama kerajaan perpaduan di Putrajaya yang ada 5 komponen di dalamnya, iaitu Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS dan Warisan, ditambahlah dengan parti-parti lain seperti MUDA dan PBM, kita semakin hari semakin kukuh walaupun berdepan dengan cabaran yang semakin pedih dan semakin mencabar. Sebahagian daripada cabaran ini adalah created ataupun bermula dengan kesilapan pentadbiran Perikatan Nasional dahulu. Dato' Lokman tadi jelas 1-2 isu yang besar. Jana Wibawa, bukan saja Jana Wibawa, disebut juga isu di Terengganu dan banyak tempat yang lain. Sebab itu mereka tahu semakin lama rakyat akan sedar rupa-rupanya negara kita dah lama terpesong sejak Perikatan Nasional melaksanakan langkah syaratan, mengajak semua orang untuk jadi khianat dan jatuhkan mandat rakyat, dan akhirnya mencipta ketidakstabilan dalam negara kita. Ketidakstabilan ini kerana mereka tahu mereka tidak ada kekuatan daripada sokongan akar umbi. Yang dia ada ialah permainan sentimen. Yang mereka ada ialah permainan hati rakyat dan sadu-baru rakyat yang mudah terusik. Yang mereka tahu ialah pembelian undi menjelang pilihan raya. Sebab itu saudara dan tuan-tuan sekalian, kita tahu walaupun akaun mereka sekarang dibekukan, bila kita ambil tindakan pembekuan kerana ada bukti, yang ambil tindakan SPRM. Ketua pengarah SPRM ni orang dulu pun masa zaman mereka. Mereka buat latihan, mereka buat kajian, mereka buat siasatan. Cepat-cepat mereka kata ini dakwaan politik, ini pendakwaan terpilih, ini dilakukan untuk merosakkan kredibiliti pentadbiran Perikatan Nasional. Sampaikan mereka takut untuk bahas. Sebab itu ketika PMX, saya ingat baru sekali Tan Sri Mahyudin muncul ketika Prime Minister Question ataupun PMQ di Parlimen Malaysia. Itu pun soalan disuruh Taqiyuddin tanyakan soalan. Sebab apa? Sebab dia tidak ada keberanian untuk berdepan. Tapi kerajaan Pakatan Harapan, campur Barisan Nasional, campur Warisan, campur GPS, JRS, kita mempunyai keyakinan ini. Sebab itu kalau nak bahas di Parlimen. Kalau nak tanya soalan Perdana Menteri di Parlimen tiap hari Selasa. Tak ada Perdana Menteri yang seberani Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanya dan berdepan dengan soalan itu.
Sampailah apabila kita buat pembentangan laporan audit. Pembentangan laporan audit negara membuktikan beberapa kebincangan-kebincangan yang perlu dibahaskan. Ini sangat pelik. Selalu pembangkang akan gunakan laporan audit untuk tegur kerajaan. Tapi bila laporan audit keluar, pembangkang keluar dewan tak nak bahas apa yang akan dibincangkan dalam laporan audit. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, mereka tahu mereka akan kesempatan dalam pilihan raya negeri ini. Untuk apa? Untuk kembali bertapak setelah mereka tewas dan gagal dalam pilihan raya umum yang lepas. UMNO dan rakan-rakan yang lain telah bersepakat dengan kita. Untuk apa? Untuk kita stabilkan negara kita. 2-3 tahun yang lampau, tak lama tuan-tuan, negara kita kejap-kejap kita kena bilang jari. Berapa ahli parlimen sana, berapa ahli parlimen sini, siapa yang tarik sana, siapa yang tarik sini. Dan akhirnya apa yang berlaku? Ketidakstabilan dalam pemerintahan. Ini semua berlaku kerana apa? Ini semua berlaku sikit sebanyak tadi Dato' Loman dah cerita bagaimana Tun Mahathir nak berkuasa lama, disuruh juak-juak dia untuk mempengaruhi orang-orang yang lain, kononnya untuk kekal sepanjang ataupun sampai habis term dan tidak menunaikan janji beliau untuk menyerahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tahu kenapa? Sebab saya tahulah. Saya tahulah rancangan tu. Sebagai mesyuarat tu pun saya hadir. Tapi saya tengok bila selepas mesyuarat PH dah bagi blank check kepada Tun Mahathir. Apa blank check tu? Tun Mahathir boleh berhenti selepas APEC. Bila tarikh, tak ada tarikh. Bila masa, tak ada tarikh. It's as good as blank check kepada Tun Mahathir. Mahathir dah dapat, dia puas hati lah. Tetapi 2-3 juak-juak ni dah terlanggar kon, dah terlanggar wayang, dah terlebih kata, dah terlebih hentak meja. Jadi nak tutup malu mereka dengan rakus mereka, dia buat apa? Dia buat Sheraton Move. Lepas Sheraton Move itulah sampai pilihan raya umum ke-15 terbentuk kerajaan perpaduan, barulah negara stabil. Kalau tidak, kita asyik tengok bila Perdana Menteri nak bertukar, siapa Perdana Menteri nak bertukar. Rakyat pun confused. Sebab itu saudara dan tuan-tuan sekalian, malam ini saya sangat gembira bila saya sampai tadi. Kebetulan sahabat saya Datuk Seri Utama Tengku Zafrul ada bersama Menteri BT kita, Dato' Lokman, rakan-rakan pimpinan BN dan UMNO bersama-sama dengan kita. Ini petanda baru dan wadah baru, lembaran baru di Selangor. Lembaran inilah yang ditakuti oleh Perikatan Nasional. Sebab apa? Sebab mereka cuba buat lembaran ini sebelum ini, tetapi niatnya niat tidak baik. Dia nak gabung dengan UMNO, dia nak bunuh dan nak tikam UMNO. Dia gabung dengan Pakatan Harapan dulu dengan keadilan, dia nak rosakkan keadilan. Perosak-perosak ini saudara jangan benarkan berdiri dan dapat kuasa lebih lagi. Sebab itu saya bersama dengan pimpinan PH pada ketika itu ambil keputusan. Malam tu saya dah dengar lah cerita. Masa tu saya ada retreat di Bandung. Petang itu, pagi itu saya dah mesej dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar, jangan bimbang, insya-Allah saya akan kekal komited dengan parti dan perjuangan reformasi yang Datuk Seri Anwar Ibrahim perjuangkan. Saya pulang segera bertemu dengan rakan-rakan PH sebab saya dah bagi tahu dah. Saya dah bagi tahu dah kepada pemimpin-pemimpin tu. Sebelum dengar cerita tu sebulan sebelum tu, saya bagi tahu ini tidak akan berakhir dengan baik. Malahan kepada pemimpin-pemimpin tu saya akan sebut, kamu akan jadi kambing hitam
dan kamu akan menjadi punchback. Dan sampai sekarang dia sebut apa pun dalam muka bumi ini, sampai tak berani buka komen dekat Twitter, buka komen dekat sosial media. Sebab apa pun yang dikeluarkan, orang maki, orang hina, orang kutuk kerana rakus dan tamak kuasa orang-orang ini. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih setia, tapi hari ini Perikatan Nasional dia tidak ada apa-apa selain cuba untuk mencipta berita dan kenyataan-kenyataan palsu. Antara kenyataan-kenyataan dia, rakyat rindukan Abah kerana kecemerlangan dan juga keprihatinan Abah. Itulah yang diulang-ulang. Datanya, rekodnya tidak ada. Yang ada 37,000 nyawa terkorban. Ribuan orang jadi muflis, ribuan orang hilang kerja, banyak syarikat bankrupt, negara runtuh, ekonomi runtuh kerana kamu Perikatan Nasional. Sekarang kamu berani mengambil negeri Selangor. Saudara dan tuan sekalian, sebab itu saya minta, memang kita boleh marah, kita boleh maki, kita boleh ini, tapi kita kena keluarkan fakta. Sebab itu bila dia nak serang Selangor, dia melompat-lompat. Tahu melompat? Tahulah suka lompat mati, tapi janganlah melompat-lompat kalau berhujan. Dia melompat-lompat. Sebelum ni dia nak serang, oh, negeri Selangor tidak berkembang, Islam malap cahayanya. Tak lama lepas tu saya bukan pelan pun, dah pelan lama. Bukannya saya nak respon. Datang Kantor Turah Islami, ribuan anak-anak guru pondok, anak-anak murid pondok datang bersama Dr. Syekh Ali Jumaah, Habib Umar di negeri Selangor. Bukan sehari, 10 hari. Itu tak mampu dia buat pun sepanjang Perikatan Nasional jadi pentadbiran dan kerajaan. Kita bawa pula hujah-hujah macam mana macet kita nak makmurkan. Dah tak boleh lain-lain tersebut, ada mula pula hujah ekonomi palsu. Azmin Ali sebut ekonomi Selangor mundur. Dulu zaman kita, dia cakap dengan Yunus, ada satu ceramah kat mana tak? Dulu ekonomi Selangor kita sumbang 24%, Ni saya nak beritahu, kalau kita nak masuk umur 60 boleh, tapi jangan cepat lupa. Ini masalah. Belum masuk 60 dah lupa. Kalau dia 93 saya tak tahu jadi macam mana. Zaman dia tak sampai 24% pun. Tahun 2016-2017 22,7%. Tahun 2018 23,7%. Bila sampai 24%? Masa penggal ini ketika saya jadi Menteri Besar tahun 2019. 24,1 atau 24,3. Tahun lepas 24,8% sumbangan kita kepada KDMK ataupun negara kita. Begitu juga pelaburan. Dia sebut on support, ini contoh kita tewas. Saudara, masa zaman 2016-2015 yang bangkitkan masa tu Wakil Rakyat UMNO daripada Batang Kali. Kenapa pelaburan kita cuma 6 bilion, 7 bilion? Sebaik dia keluar, kita dapat capai kali pertama 18 bilion pada tahun 2018 foreign direct investment yang ada dalam negara kita. 2019 17 bilion. Tahun 2020 sedikit kurang sebab pandemik. 2021 naik sikit. Tahun lepas sahaja keseluruhan 60 bilion. Ya, kita nombor 2. Nombor 1 mana? Negeri Johor. Kenapa Johor dapat naik nombor 1? Sebab dia ada data center. Kenapa data center semua pergi Johor? Sebab sebelum itu data center dekat Singapura. Dia pilih negeri yang paling dekat Johor. Kalau Menteri Besar Selangor lebih pintar, bijak dan tahu data ini, apa guna jadi Menteri MITI? Masa jadi Menteri MITI dia buat apa? Dia buka